Okey kelas, so kita sambung dengan sekarang ni ada video part 2. Okey, so kita tengok pasal keadaan sifar graviti yang cikgu kita bincang sebelum ni . So keadaan sifar graviti ni adalah keadaan di mana kita tak rasa sangat daya graviti tu, senang cerita dia . So contohnya kita boleh tengok dalam aktiviti terjunan udara dalaman, indoor skydiving ni contohnya . So katakanlah kamu teringin nak jadi angkasawan. So kamu kena buat latihan, kamu kena masuk dalam ni lah. Indoor skydiving. Sekarang ni indoor skydiving pun dah buka untuk orang awam pun ada. Just untuk for fun lah maksudnya. So peserta terjun udara dalaman ni akan terapung di udara dan merasai keadaan sifar graviti. Okey. Ini yang kita dah bincang lah. So kalau yang dalam sifar graviti buatan ni, kita just letak kita letak angin belah bawah. Kita kuatkan angin belah bawah tu, tiup ke atas. So dia akan tiup badan peserta dalaman indoor skydiving ni, mewujudkan daya tujah. Daya tujah ke atas, jadi menyebabkan kita boleh terapung lah. Okey, so kita nak tengok keadaan sifar graviti yang sebenar. Okey, yang berlaku di stesen angkasa lepas. Sekarang ni kita ada di ISS. Di ISS. So kita tengok video. Sekejap. So kalau kamu tengok dekat sini, okey, ni adalah salah seorang angkasawan yang berada di ISS. So sekarang dia tunjuk ni adalah bekas dia nak minum air tu lah. So air ni bila dia tekan, okey, dia punya bekas air tu, okey, air tu akan terapung-terapung di udara kerana dia mengalami graviti sifar lah, sebab di angkasa lepas tu tidak ada udara pun sebenarnya. Okey, tidak ada graviti, senang kata tidak ada graviti. Okey, so contoh tu antara contoh yang menunjukkan bagaimana keadaan sifar graviti. So kita sambung. So apakah kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas? So sekarang ni kalau kamu tengok semua negara maju. So negara maju semua berlumba-lumba nak pergi angkasa lepas. Ada yang pergi Mars, planet Mars . Ada yang berlumba-lumba pergi ke bulan. Okey. Semua berlumba-lumba untuk menunjukkan masing-masing negara masing-masing itu maju dalam bidang angkasa lepas. Tapi apa masalahnya? So masalahnya di sini . First kali kalau kamu tengok, bila kita nak pergi angkasa lepas kita pakai kenderaan pelancar tadi. Okey, so ada kenderaan pelancar di mana dia kena buang bahagian-bahagian part-part dia akan jatuh lah. So dia akan buang. Okey, kalau dia buang masih lagi di kawasan yang ada graviti, dia akan jatuh ke bumi lah. Contohnya hari itu yang China punya part bahagian-bahagian angkasa lepas dia jatuh ke dalam laut . Okey, tapi ada setengah tu dia akan terapung-rapung saja di angkasa lepas. Okey, kamu kena tahu kalau kamu ambil sampah, buang di kawasan angkasa lepas ni, kamu duduk kat ISS contohnya, lepas tu kamu buang sampah tu, so apa jadi ialah sampah tu akan terapung-apung di angkasa lepas lah. Kalau dekat dengan bumi, dia terapung dekat dengan bumi lah. So kenapa terapung dekat dengan bumi? Sebab bumi ada graviti, masih lagi tarik dia tapi tak banyak lah, tarik sikit-sikit. Okey. So kita panggil nama dia space junk. Space junk ataupun bahan buangan di angkasa lepas. Makin banyak, makin lama, makin bertambah, makin bertambah. Okey. So bahan buangan di angkasa lepas antara yang kita nampak yang daripada ISS tu, okey, yang pertama ialah satelit yang tidak berfungsi. So satelit yang mana yang lama tu tiba tinggal je angkasa lepas tu, tak ada siapa nak pergi ambil dah. Okey. Kemudian bahagian kenderaan pelancar ELV tu, okey, yang dah digunakan, yang dia buang part-part tu, okey, yang dia tak mengguna dah lah maksudnya. Okey. So menyebabkan berlakunya pencemaran lah, kita boleh kata pencemaran di kawasan angkasa lepas tu. Kemudian kita ada serpihan satelit, okey. Sebab ada juga satelit yang berlanggar antara satu sama lain, okey. Dan juga ada juga roket yang dah tak boleh digunakan. Okey, lepas hantar ke atas apa semua,
Habis bahan bakar dia tak ada guna, so terapung je kat situ. Okey, so kita tengok So, kamu tengok gambar ni, kamu nampak gambar satelit yang dah hancur lah. Bahagian part-part tertentu lah. Semua akan mengelilingi bumi dekat sini lah. So, menurut pemerhatian dibuat daripada pihak Space Junk daripada NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space junk, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space junk. Tu masalah kita hantar satelit, ada space junk lagi Takut lagi berlanggar kan rosak satelit tu. Dah satelit tu rosak, satelit tu pula jadi space junk. Okey. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca, GOES, lazimnya berubah orbitnya beberapa kali supaya dapat mengelakkan pelanggaran dengan space junk. Okey, so kalau untuk pengetahuan kamu satelit ni dia ada sensor lah Bila dia dekat dengan objek lain, dia akan bertukar-tukar dia punya orbit lah. Tukar kawasan lain lah sebab orbit ni dia, satelit ni kalau boleh dia tak bertukar orbit ni memang dia dah setting yang tu je. Tapi kalau dah ada space junk, dia terpaksa bergerak lah. Okey, peningkatan aktiviti pendidikan dan pembangunan. Okey. So, disebabkan oleh kita sekarang ni kalau kamu tengok semakin maju lah kita punya teknologi semakin maju. So, kita senang lah untuk check kalau kita ada masalah-masalah macam perubahan cuaca. Okey. Lepas tu, selain daripada tu juga kita kata pembangunan dari segi teknologi angkasa lepas ni mengenai penyelidikan sebab sekarang ni kalau kamu tengok ada negara contohnya macam China cakap dia travel ke Mars tu, dia pergi Mars, planet Marikh tu sebab dia kata nak try buat penempatan di sana. Okey. So semua tu ada pembangunan alternatif tempat tinggal baru. Okey. Sampai situ saja part 2 ni. Okey, cikgu tak mau masuk lagi GPS. GPS kita akan masuk dalam part 3 lah. So next week lah. So cikgu pesan kat sini, kelas please tolong buat macam biasa. Habis setiap satu topik kena buat praktis formatif. Dan minta tolong kamu lah, SPM tak lama lagi. So study lah. Sebabnya kalau kamu tak ubah nasib kamu, siapa nak ubah nasib kamu Kita yang menentukan masa depan kita. So okey, sampai situ saja. Okey, bye kelas.